So ini adalah contoh kedua di dalam tajuk kita. A single acting reciprocating pump has a plunger diameter of 125 millimeters and stroke of 300 millimeters. The length of suction pipe is 10 meters and diameter 75 millimeters. Find acceleration head at the beginning, middle and end of suction stroke. If the suction head is 3 meter, determine the pressure head in the cylinder at the beginning of stroke when the pump runs at 30 rpm. Take atmosphere head as 10.23 meters of water. Okay, dalam soalan ini sekali lagi diberi nilai reciprocating adalah single acting reciprocating, has a plunger diameter. Plunger diameter maksudnya kita kata piston tu ataupun bukan piston lah, maksudnya permukaan yang digunakan untuk menyedot air itu mempunyai diameter 125 milimeter dan stroke 300. So kat sini saya harap pelajar dapat faham bahawa stroke adalah sekiranya ini adalah piston pump kita dan ini adalah kedudukan piston ataupun plunger. So stroke adalah keadaan di mana ia bergerak daripada permukaan di sini ke satu lagi nilai permukaan. So maksudnya kita kata jarak maksimum plunger itu bergerak. Dan diberi nilai length of suction and diameter 75 mm diberi, dan di dalam soalan ini kita perlu mengira apakah acceleration head. Okay, tetapi diberi kita condition iaitu find acceleration head at the beginning, at the middle and at the end of the suction. So jadi maksudnya kalau kita telah diberi 3 keadaan, kita perlu sesuaikan keadaan tersebut di dalam equation kita. Jadi kita lihat bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, daripada soalan, daripada nota yang kita ada, acceleration head on suction side, kita boleh mengira dengan menggunakan rumus ini. Head of acceleration, A di situ adalah acceleration, A di sini adalah acceleration dan S di sini adalah suction. So head of acceleration adalah LS over gravity AP over AS R omega square cos omega T. So di dalam soalan ini kita ketahui bahawa length of suction pipe is 10 meters, 10 meter. Dan hubungan di antara omega dan juga RPM ialah 2 pi n over 60. Kita boleh mengira nilai cross-sectional area for piston kerana kita mengetahui diameter dia adalah 0.125 ataupun 125 mm. Pastikan pelajar convert unit tersebut. Dan kita juga boleh mengira cross-sectional area untuk suction pipe kerana telah diberi nilai diameter. So kita boleh mengira kedua-duanya di sini. Okay, dan satu lagi, di dalam rumus ini kita mempunyai nilai R, iaitu nilai jejari. Dan kita kena faham bahawa nilai jejari adalah stroke yang dibahagikan dengan 2. So jadi kita kata jika di dalam soalan dia beri kita stroke adalah 300 mm, membawa maksud nilai jejari adalah 150 meter atau 0.15 meter. So ini adalah data yang kita kata kita perlukan untuk menyelesaikan masalah. Okey, so kemudian kita cuba untuk meringkaskan equation yang kita ada, bermula dengan equation di sini. Okey, head of acceleration for suction LS over G AP over AS R omega square cos omega T. Dan kita masukkan nilai LS, kita masukkan nilai G, kita masukkan AP, AS, kita masukkan nilai R dan kita boleh ringkaskan ia menjadi 4.193 cos omega T. Kenapa nilai omega kita biarkan? Kerana nilai omega akan menentukan kedudukan. Kerana apa? Kita perlu lihat soalan, kita diminta untuk mengira acceleration head at the beginning, at the middle and at the end of suction stroke. So jadi kita kata
kita telah diminta untuk mengira 3 keadaan, beginning, middle and end. Oleh itu, ia membawa maksud kita perlu kekalkan nilai cos omega T ini. Kerana cos omega T, kita boleh tulis sebagai cos theta ataupun cos omega T. So, kedudukan theta ataupun nilai omega T di sini sebenarnya akan reflect kepada kedudukan piston kita. Sama ada dia pada beginning atau at the middle atau at the end of suction stroke. Okey, so kita cuba lihat dalam keadaan ini. So sekiranya apa yang dikatakan suction stroke, apa yang dikatakan delivery stroke. So maksud suction stroke ni ialah keadaan di mana suction mula berlaku sehinggalah suction tamat. Oleh itu kalau suction mula berlaku membawa maksud bahawa piston itu mestilah berada di sini dan ia bergerak ke kanan sehinggalah ia sampai ke dinding di sini. So itu adalah suction stroke. Maksudnya di sini adalah starting point. So di sini adalah end point untuk suction stroke. Dan di tengah-tengah ini adalah middle. Okay. So ini adalah suction. So sekiranya kita diminta untuk mengira apakah delivery stroke pula. Delivery stroke ialah sama juga keadaan di mana delivery bermula dan sehinggalah delivery berakhir. So membawa maksud di sini adalah starting point untuk delivery dan di sini adalah ending point untuk delivery. So maknanya awak kena faham di sini adalah ini semua adalah untuk suction dan ini kita kata di sini adalah starting dan di sini adalah end katakan dan ini adalah untuk delivery. Okay. So jadi kita kata tidak semestinya starting point untuk suction itu adalah starting point untuk delivery. So awak kena faham dia memerlukan keadaan suction atau delivery dan kita kena faham di mana kita kena kita tentukan starting point for delivery dan starting point untuk suction. Okey, setelah kita faham keadaan itu, apa yang boleh kita buat ialah kita fokus kepada suction point. At the beginning. So maksudnya dalam keadaan di sini. So kita kata kalau keadaan di sini tentulah kita kata arm di sini lurus menyebabkan piston di sini berada pada starting point di sini. So kalau arm ini lurus, kita beranggapan bahawa nilai theta adalah sama dengan kosong. So jadi theta sama dengan kosong, oleh itu omega T sama dengan kosong. So ini adalah kita kata takrifan, kita boleh lihat kepada contoh nota yang telah saya berikan sebelum ini, kita beranggapan bahawa itu adalah angle yang berlaku. Okey, so jadi kita kata kalau cos omega T, kalau cos kosong membawa maksud ia sama dengan 1. Oleh itu head of acceleration for suction sama dengan 4.193 meter. So and then pada keadaan middle. Middle ini berlaku apabila kedudukan di sini tegak. Arm di sini adalah tegak. So jadi kalau tegak di situ membawa maksud WT ataupun theta sama dengan pi per 2 ataupun 90 darjah. Oleh itu kalau cos 90 darjah akan menghasilkan nilai kosong. So jadi kalau cos omega T sama dengan kosong, nilai head of acceleration x suction akan sama dengan kosong. Dan kemudian kita kata at the end, maksudnya pada ketika crankshaft itu ataupun arm di sini berada 180 darjah, nilainya akan menjadi negatif 1. Okay, ataupun omega T sama dengan pi, cos omega T akan sama dengan negatif 1. So oleh itu kita akan menjadi head of acceleration suction sama juga dengan negatif 4.193 meter. Okey, so ini adalah pengiraan head of acceleration suction. Okay, at the beginning, at the middle and at the end.
Okay, diharapkan pelajar dapat memahami di mana titik beginning of suction here. Di sini adalah kita at the middle, dan di sini kita kata at the end of suction, of the suction. So kemudian kita perlu untuk mengira pressure head in the cylinder. So oleh kerana kita ada 3 keadaan, kita ada beginning, middle dan juga end. Oleh itu kita perlu mengira ketiga-tiga keadaan tersebut. Oh tak, ni saya rasa dalam soalan dia minta satu saja kan. Okay. Soalannya ialah determine pressure head in the cylinder at the beginning of stroke. Okay, so maknanya dia tidak minta untuk ketiga-tiga keadaan. Okay. Yang ini, rumus ini tidak dinyatakan di dalam nota, saya akan beri di sini. Oleh itu, untuk mengira pressure head in the cylinder, apa yang kita kena buat ialah kita kena menggunakan rumus ini, iaitu pressure head in the cylinder for the suction. Okay, sama juga dengan atmospheric head ataupun tekanan atmosfera in term of head, maksudnya in term of meters. Okay, atmospheric head minus suction head minus acceleration head. So jadi di sini dengan beranggapan bahawa daripada soalan diberi take atmosphere head as 10.23 meters. Jadi kita masukkan dalam rumus atmospheric head 10.23 meter, suction head 3 meter dan acceleration head at the beginning. So at the beginning di sini kita refer kepada nilai yang kita dapat di sini. So jadi nilai yang kita dapat di sini adalah positif 4.1. Jadi kita masukkan negatif positif, dia menjadi tolak 4.193 dan kita boleh dapat dia 3.037 meter ABS sebagai pressure head in the cylinder. Okey, apa yang dimaksudkan dengan head of suction? So head of suction di sini sama juga dengan suction head lah. Jadi kalau kita lihat dalam soalan, diberi di sini bahawa if the suction head is 3 meter. So maksud suction head 3 meter ini yang paling mudah. Kalau kita ada piston pump di sini, jarak di antara inlet, maksudnya center line di sini dengan ketinggian ini adalah 3 meter. Maksudnya ketinggian daripada aras air yang kita sedut sehinggalah ke titik tengah piston pump kita adalah 3 meter. Okey, apa rasionalnya rumus ini? Okey, kita kena lihat bahawa di dalam suction, maksudnya kita perlu menyediakan keadaan ataupun kita perlu menyediakan vacuum yang cukup supaya air boleh diangkat ke atas. Oleh itu, kita tahu bahawa atmospheric pressure adalah 10.23 meter, atmospheric pressure head. So di sini apa yang pelajar perlu faham ialah di dalam Fluid Mechanics 1 kita belajar bahawa pressure mempunyai 2 cara untuk kita tunjukkan, kita kira. Satu adalah gauge pressure. Gauge pressure membawa maksud kita beranggapan bahawa PATM sama dengan kosong. Okay, tetapi di dalam piston pump ini, kerana kita perlu create vacuum di dalam piston pump, oleh itu lebih sesuai kita menggunakan idea absolute pressure. Okay, kalau dalam absolute pressure, kita menyatakan bahawa PATM akan lebih kurang 10.23 meter seperti yang diberikan di dalam soalan. So yang ini saya harap pelajar boleh ingat semula cara pengiraan gauge pressure dan juga absolute pressure. Okey, kenapa kita perlu lihat apakah beban yang perlu kita overcome? So maksudnya atmospheric pressure dah 10.23. Oleh kerana ketinggian air yang perlu kita sedut ialah 3 meter, so jadi kita kena tolak dengan 3 meter. So kemudian dalam masa yang sama, pergerakan air itu sendiri menghasilkan fluctuation dan sebagainya, itu yang dinyatakan sebagai acceleration head. So acceleration head itu pun bernilai 4 meter. Oleh itu untuk create keadaan vacuum yang cukup
bagi overcome ketinggian 3 meter dan bagi overcome acceleration head yang berlaku. Oleh itu, kita tolak 10.23 tolak 3 meter suction head dan tolak 4.1 acceleration head. Oleh itu, pressure head yang perlu kita develop di dalam piston head untuk the beginning of suction ialah 3.037 meter ABS. So, apa maksud ABS? ABS membawa maksud absolute pressure. So, maksudnya kita kena mengira 3.037 meter ABS di dalam piston di dalam piston pump kita untuk membolehkan air disedut naik sehingga 3 meter dan melawan acceleration